Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar, sehingga kami dapat mengesahkan benar ataupun tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Surah Muhammad ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengurusi surau, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat kita sekali lagi bersama, dan alhamdulillah Allah berikan pertemuan ataupun perjumpaan di antara kita ni pada pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam surah Muhammad ayat 31, Allah akan sentiasa menguji kita sama ada nak menetapkan ataupun nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun nak mengurangkan iman yang ada kepada kita daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang beriman mesti kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad. Ada orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan mereka bertambah. Ada orang bila baca, dengar ataupun dibacakan ayat Allah kepada mereka, tetapi duk teratu je. Dan ada orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka,
semakin kurang iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan manusia yang ada di akhir zaman, di mana zaman yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman yang dikatakan zaman Islam, datangnya bersama dakhlun. Satu hari Huzaifah ibn Yaman dia cerita kepada Muaz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, semasa adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang ada mereka selalu bertanya kepada Rasul bila jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bertanya kepada Rasulullah benda-benda yang baik. Apakah amalan yang membolehkan aku ni ataupun kami meningkatkan keimanan kami kepada Allah? Sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah. Bila jumpa Nabi akan tanya benda-benda yang baik. Apakah bentuk amalan? Apakah amalan yang boleh kami buat sehingga kami boleh memiliki syurga Allah? Macam-macam lah sahabat-sahabat akan tanya. Kata Huzaifah kepada Muaz, aku tidak, kata Huzaifah, aku bila aku jumpa dengan Nabi SAW, aku tak tanya benda baik, aku tanya benda-benda buruk. Huzaifah kata, satu hari bila aku jumpa dengan Nabi SAW, aku tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu kami hidup dalam keadaan jahiliah. Kami hidup dalam kejahilan, hidup jahiliah yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kamu bawa Islam, sekarang kami berada dalam Islam. Aku nak tanya kepada kamu ya Rasulullah, akan datang lagi tak zaman jahiliah tu? Kata Huzaifah. Tanya Huzaifah kepada Nabi. Huzaifah tanya kepada Nabi, akan datang lagi tak? Dulu bila kami hidup dalam jahiliah, sebelum kamu diangkat ataupun diutuskan Allah ataupun dipilih Allah menjadi Rasul, kami hidup dalam kejahilan. Bila Nabi diangkat menjadi Rasul, maka kami pun menerima Islam, maka sekarang kami hidup dalam keislaman. Lalu Huzaifah tanya, akan datang lagi tak zaman di mana zaman jahiliah itu? Maka jawab Nabi SAW, na'am, zaman jahiliah tu akan datang lagi. Bila dah Nabi jawab macam tu, Huzaifah tanya lagi Nabi SAW, bila dah datang zaman jahiliah, selepas zaman jahiliah tu akan datang lagi tak zaman Islam? Maka jawab Nabi, na'am, akan datang zaman Islam itu, tetapi Islam pada ketika itu datang bersamanya dakhnun. Dakhnun ni terima tetapi dia Islam tapi tolak Islam. Islam tetapi tak mau Islam. Dan disebut. Lalu Huzaifah ibn Yaman nak tahu macam mana dikatakan zaman tu. Yang dikatakan zaman Islam, datang Islam bersama dengan dakhnun ni, zaman tu macam mana? Huzaifah tanya Nabi SAW. Maka nak jawab Nabi SAW, kalau nak kenal zaman tu, da'ahu ila abwabi jahannam. Nak kenal zaman tu, ramai di kalangan mereka yang mengajak manusia lain ke arah pintu neraka jahannam. Nabi kata, nak kenal zaman tu, da'ahu ila abwabi jahannam. Ramai di kalangan mereka yang mengajak orang lain ke arah pintu neraka. Kita pun tak tahu zaman mana kan, tapi kita duk rasa zaman kita. Ramai yang duk ngajak kita ni nak sambut merdeka ni malam ni ke esok? Esok kan? Esok malam kan? Malam ni kan? Malam ni ke-12 hari kan? Pasal kami Tanjung Karang pun buat juga. Peringkat Parlimen Tanjung Karang buat juga lah. Tapi bukan kita buat lah, orang lain buat, orang belah sana. Selawat perdana panggil Habib Syekh ke Tanjung Karang.
Malam besok, malam ni pertandingan karaoke. Malam besok Hatib Syekh selawat perdana, selawat Tanjung Karang berselawat, selawat perdana. Tapi malam ni pertandingan karaoke bermula selepas Isyak. Cantik, bagus. Selawat pun buat, nyanyi pun buat, bagus. Dia balance kan? Bagus. Itu Islam. Tapi dalam masa sama macam nampak macam orang tak Islam. Zaman bila? Ni kita akan tengok. Nabi akan sebut zaman-zaman tu. Nabi tambah lagi, Nabi sebut tadi yang pertama, Nabi kata kalau nak kenal zaman tu, Nabi kata ramai di kalangan mereka yang mengajak masyarakat lain ataupun orang lain ke arah pintu neraka Jahannam. Dan Nabi tambah lagi, nak kenal zaman tu, innal kitab wal sultana sayastafriqan, kata Nabi. Zaman tu kalau hang nak tahu, Hudzaifah, saya kata hang lah kalau orang Kedah kan. Nabi tak kata hang lah, saya. Kalau nak kenal zaman tu, innal kitab wal sultana sayastafriqan. Sesungguhnya al-kitab wal sultan, kitab dengan pemerintah, sayastafriqan, mereka saling bertelaga. Nak kenal zaman yang Islam tetapi datang bersama dahulu, Nabi kata sesungguhnya Alkitab dan pemerintah itu sayastafriqan, saling bertelaga. Bukanlah nampak kitab Al-Quran tunduk-tunduk dengan kita pun faham kan, cuma nak bagi faham lagi. Al-Quran kata macam lain, pemerintah buat macam lain. Al-Quran kata haram, tetapi pemerintah kata haram lah. Tapi kalau bagi lesen halal. Ada juga gitu. Ada Al-Quran kata halal, dia kata haram. Nikah ni halal, dia pergi buat benda haram juga. Pergi cari perempuan lain di luar, haram tu. Sedangkan Islam kata kalau nak halal, nikah. Sampai 4 boleh. Yang dia pergi cari di luar apa? Dia nak cari yang, dia nak buat yang haram juga. Itulah Nabi kata fala innal kitaba wal sultana sayastafriqan. Bila kita sebut sultan, kalau sekarang ni kan isu duk tunggu kan sultan nak bubar ke tak bubar. Sultan janganlah bubar kan, kita duk tunggu sultan kan, tak bubar kan, tunggulah siapa yang nak jadi. Takut kita dengan sultan, takut. Tuan-tuan, kalau sultan kata kamu ni beta tak suka duduk dalam negeri beta, beta tak suka kamu duduk dalam negeri beta, kita kena keluar. Kita kena keluar sebab dia ada kuasa. Kita sayangkan duk cakap perah kan, duk cakap perah ni beta tak suka kamu keluar, balik ke dah, balik. Kenapa balik? Sebab tu orang takut. Orang takut dengan sultan. Kalau sultan hantar surat mai minta menghadap beta di istana, weh pi beli dengan baju Melayu hitam pun semua. Nak jumpa sultan pun baju hitam, mati pun baju hitam. Berkabung kan negara apa? Hari berkabung Malaysia, negara berkabung. Hari Jumaat bila lah? 3 minggu sudah. Tu jenazah MH17 tu balik tu berkabung. Tengok semua hitam kan, semua hitam. Kita nak tanya, berkabung dalam Islam ada tak? Ada. Berkabung dalam Islam ada ke tak? Yang kita pergi berkabung apa? Kabung tak kabung, ini Islam kata untuk perempuan je. Al-Quran pun sebut untuk perempuan. Bila matinya suami, itu pun suami, bukan orang lain. Perempuan ni bila suami mati baru boleh berkabung. Ataupun adik-beradik, anak mati kan. Ni tak kita diarahkan oleh orang yang berkuasa, kata saat lagi ni hari Jumaat ni kita berkabung sebab jenazah nak balik. Orang nak jatuh ke terbang, kita punya sambut, kawan mati di Lahad Datu, tahan tanah air, kita relax je. Ada kita buat hidup, tak buat. Hari ni baru jawab. Bukan isu tu duduk hentam dalam internet, hari ni baru Syarudin jawab. Kita pun ni juga meraihkan terkorbannya mereka di Lahad Datu, baru jawab.
Tapi kita nak sebut Islam tak ada kabur. Untuk perempuan ada. Selama 4 bulan 10 hari kalau suaminya mati, tu kabur untuk perempuan. Tu pun tak suruh pakai baju hitam. Kita macam semua pakai baju hitam. Nanti generasi akan datang kan, video tu akan ditayang balik dalam TV. Nanti ni tengoklah Malaysia biasa berlaku tragedi kapal terbang jatuh. Tunjuklah kan macam mana menghormati jenazah yang terkorban akibat terempat ataupun jatuhnya kapal terbang ni. Semua anak-anak yang akan datang nanti tengok pakai baju hitam. Saya bukan kabur ni. Ini yang saya kabur lah, tak kabur. Betulan kan. Baju raya kan pakai. Bukan kabur. Jenazah akan datang kata, oh bila kita nak pergi ziarah jenazah, kata apa kita nak pergi? Orang Jawa panggil layak kan? Layak. Kan orang Jawa panggil. Jenazah kena pakai hitam. Sedangkan bukan datang daripada Islam. Bukan datang daripada Islam. Kita duk bagi Islam ni, masyarakat Islam kita duk bagi macam tu, kata Islam, Al-Quran kata macam lain, kita buat macam lain. Dan jangan nampak sultan tu, sultan pemerintah negeri, pemerintah negara, sultan tu termasuklah kita sebagai seorang suami. Termasuk kita sebagai seorang suami. Kita dalam institusi keluarga, kitalah sultan, kitalah pemimpin. Kitalah pemerintah kepada keluarga kita. Maka kita nak perintah keluarga kita tu jangan bagi berlawan dengan Quran. Kalau tak, apa yang Nabi sebut. Lalu Huzaifah bin Yaman tanya Nabi SAW, mereka yang ramai mengajak orang lain ke arah pintu neraka ni, mereka ni macam mana? Nabi jawab, mereka ni sama kulit dengan kamu, cakap pun sama dengan kamu. Maknanya bukan orang lain. Bukan orang lain. Nabi kata di kalangan kamu juga yang mengajak ke arah pintu neraka ni, bukan orang lain. Di kalangan kita sebangsa juga. Oleh sebab yang demikian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Huzaifah bin Yaman kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku ditakdirkan Allah umur panjang sehingga sampai ke zaman tu, zaman Islam datang bersama dengan Nahnun tu, apakah pesanan kamu kepada aku ya Rasulullah? Huzaifah tanya Nabi, apakah pesanan Nabi kepada dia sekira Allah bagi umur panjang sampai ke zaman tu? Nabi kata, kalau kamu nak selamat, kalau kamu berada di zaman tu, kalau kamu nak selamat, alaika bil jamaah. Hendaklah kamu berada dalam jamaah. Nabi pesan, mula-mula sekali kena duduk dalam jemaah. Semayang berjemaah. Semayang berjemaah. Makan pun berjemaah. Makan seorang-seorang, nasi Arab seorang. Kami nak makan jemaah, panggil ustaz mai kenduri, ustaz tak mai. Ustaz pula tak mai. Tak teringat, saya 2 kenduri di Seri Andalah ni. Saya satu yang haji tu Haji Tarmizi. Tu saya ada kerja pun tak sempat tak mai. Tapi Haji Malik ni saya confuse lah. Nanti cerita belakang. Makan berjamaah. Maknanya apa dia? Kita gerak belanja ataupun kita gerak beri orang makan. Itu makan berjamaah. Kan kita dah biasa sebut kan, siapa dia? Abu Hurairah tanya Nabi, ataupun Abu Hurairah tanya apakah amalan nak masuk syurga tu. Kita sebut 4 tu, yang Nabi sebut 4 tu. Wa at'imit ta'am, Nabi jawab. Yang kedua, kalau tak silap, wa at'imit ta'am, bagi orang makan, belanja orang makan. Nak masuk syurga, jamu orang makan. Dalam makan berjamaah. Dan dalam jamaah tu kamu akan selamat, kata Nabi SAW. Tapi ada juga duduk dalam jamaah tu tak selamat. Sebab apa? Nabi kata kamu kena duduk dalam jamaah yang membawa kamu selamat daripada derhaka pada Allah. Dan ada jamaah yang derhaka pada Allah.
Kalau kita duduk zaman Nabi, tuan-tuan, senang kalau duduk zaman Nabi. Satu jemaah Nabi, satu lagi jemaah Abu Jahal. Maka kita senanglah pilih, kita pilih jemaah Islam lah. Tapi kalau sekarang ni jemaah punya banyak. Hak kawan ni pun kata Islam, kawan ni pun kata bawa Islam, kawan tu pun kata bawa Islam. Kita nak pilih macam mana? Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, kita salah pilih. Kita ada jemaah tapi takut salah pilih. Sebab yang demikian kena ada ilmu dalam nak memilih jamaah pun kena ada ilmu. Ilmu dia apa dia? Ilmu agama. Sebab yang Nabi maksudkan jamaah itu ialah jamaah Islam, diuraikan oleh ulama-ulama hadis. Yang dimaksudkan Nabi tak sebutlah jamaah Islam, cuma Nabi kata alaikal bi jamaah, kamu kena ada jamaah, kamu kena duduk dalam jamaah. Jamaah ditafsirkan ataupun diuraikan oleh ulama-ulama hadis bahawa jamaah Islam. Kalau nak selamat, kalau tak selamat, duduk seorang diri lah. Maknanya, kalau bergerak seorang diri, tak selamat. Itu yang pertama Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Nabi kata, kalau yang kedua, kalau kamu nak selamat, mereka ni, Nabi kata mereka ni, sultan-sultan yang ada ni, mereka yang bertelagah dengan Al-Quran ni, biarlah mereka macam mana sekalipun, Nabi kata fala tufariqul kita, jangan kamu berpisah dengan kita. Biarlah pemerintah nak membantah Quran ke, Al-Quran kata macam ni, jangan biar mereka. Tapi kamu jangan berpisah dengan kita, dengan Al-Quran. Kalau kamu mengiyakan kata mereka, kamu selesa. Tetapi kamu sesat, kata Nabi. Kita mengiyakan kata mereka, kata Nabi, kita selesa. Tetapi Nabi kata, kamu sesat. Kalau kamu membantah mereka, kamu binasa. Kamu membantah mereka, kamu binasa. Maka pilihlah hidup menderhakai Allah ataupun mati dalam ketaatan kepada Allah. Nabi kata, kita nak pilih mana? Pilih ataupun aku mana-mana aku tak mau, payah kan, pening kan? Pening, nak letak menteri besar pun pening, berbulan-bulan tak boleh tukar. Itu macam mana? Yang tak payah. Apalah, ikut gambar. Aku kira ni, aku pergi surau balik, pergi surau balik, itu dah. Tak boleh, dia nak kena ambil tahu juga. Masyarakat rosak, Allah tanya kita ni. Allah akan tanya ni, masyarakat taman ni, kalau jadi rosak dah, jadi apa-apa kan, Allah akan tanya kita nanti. Tambah kalau kita jadi pengurusi taman, kita jadi pengurusi surau, lagi besar tanggungjawab dia. Allah nak tanya, hang jadi pengurusi surau, hang buat apa? Orang taman hang ni banyak lagi yang tak main masjid, tak main surau ni. Hang buat macam mana surau hang? Buat macam mana? Kami tunggu lah tak main. Jangan jawab macam tu, senang. Kalau jawab itu, kami dah buat dah, mereka tak main. Kita kena pergi pula. Kita pula kena pergi rumah. Bawa nasi ambang 2 talam, pergi makan di rumah dia. Contohlah, tu cadangan je. Nak terima pun okey, tak nak terima pun tak ada masalah. Tapi kita kena perbagaikan dakwah. Allah nak tanya nanti. Sebab apa? Sebab Nabi pergi. Tetapi kuat kan? Nabi pergi rumah. Kita pergi rumah. Pergi rumah waktu kenduri je lah. Ataupun pergi waktu sakit. Tak sakit, tak pergi. Jadi banyak lagi kerja kita yang kita nak kena buat. Tak boleh kita nak kena fikir diri kita saja. Nabi suruh kita. Lepas tu Huzaifah tanya, kata kepada Nabi, kalaulah jamaah tak ada, nak buat macam mana? Kalau jamaah tak ada, Nabi kata, keluar daripada tempat. Keluar daripada tempat tu. Pergilah duduk di tengah padang pasir ke, ataupun duduk dalam hutan belantara ke, sama ada kamu akan hidup susah dengan kerana itu, pilihlah, itulah jalan terbaik bagi kamu. Nabi jawab, itu jalan yang terbaik. Walaupun hidup susah, itu jalan yang terbaik. Biar mati taat kepada Allah, jangan hidup derhaka kepada Allah. Nabi pesan. Sebab muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang beriman ni banyak dugaan dia.
Baik, saya bawa malam ini tanda amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang melakukan 4 perkara kemudian dia tidak bertambah baik, maka itu tanda tidak diterima amalnya. Tengok tuan-tuan, dia kita ada ke tak ada, kan? Takut yang cakap ni pun ada. Jadi tengok kita muhasabah sama-sama. Saya dan kita sama, kita semua muhasabah diri kita. 4 perkara yang kita lakukan, kalau ia bertambah baik, bermakna amalan kita diterima. Kalau tak bertambah baik, bermakna amal kita tak diterima. Yang pertama, siapa yang berjihad kemudian ia kembali tidak bertambah kebaikan, maka itu tanda jihadnya tidak diterima oleh Allah. Kalau orang yang berjihad, amalan dia tak bertambah, cakap tak tambah baik, maka tanda jihadnya tidak diterima. Jadi jenis orang nak jihad juga ni, tapi dia seorang je betul pun tak boleh juga. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ni kita baru lepas puasa kan. Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian tidak bertambah kebaikan, maka itu tandanya puasanya tidak diterima. Daripada lepas Ramadan hari itu ni dah masuk Zulkaidah dah. Syawal pun dah habis dah. Surau berpuasa juga. Kan? Bulan Ramadan tu boleh gagah juga ramai. Lepas Ramadan bertambah ataupun tidak bertambah kehadiran kita ke surau, bertambah ataupun tidak bertambah kehadiran kita dalam solat berjamaah, bertambah ataupun tidak bertambah bacaan Al-Quran kita setiap hari, bertambah ataupun tidak bertambah dalam kita berzikir kepada Allah ataupun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah ataupun tidak, ataupun sama macam sebelum Ramadan hari itu, maka kalau tak bertambah, tanda puasa kita tidak diterima. Tanda tuan-tuan. Kalau kita risau dengan tanda ni, kita akan perbaiki. Tapi kalau kita kata, alah tanda bukan confirm, bukan confirm, dia kata bukan confirm. Kalau confirm, risau juga. Kalau tanda tak apa. Kan ustaz biasa cerita ciri-ciri bukan munafik, hanya ciri-ciri. Aku ada satu je, lagi 2 tak ada. Kan ciri-ciri munafik itu kan bercakap dia bohong, berjanji dia tidak tepati, diberi amanah dia khianat. Aku kadang-kadang cakap bohong tak apa, satu yang 2 ni tak ada. Kan? Tak apa dia kata. Kalau ada 3 ustaz kata baru confirm dia munafik, tapi aku baru dah 1. Jadi orang jenis ni ambil batu betul kepala hutang. Payah. Kita kena ada rasa bimbang bila kata ada tanda amal kita tak diterima, kena risau tuan. Tak apa, Quran pun tak baca. Habis Ramadan Quran tak pegang lagi Quran. Habis Ramadan tak pegang lagi Quran. Baca dalam sembahyang je lah. Lok sembahyang tak pegang Quran. Yang ketiga, orang yang menunaikan haji kemudian tidak bertambah amal kebaikannya, maka itu tanda tidak diterima amalan hajinya. Orang pergi haji ni, nak pergi haji ni, penerbangan pertama berapa? Nak pergi dah? Dah pergi dah? Oh, dah pergi dah. Dah pergi dah. Nak haji? Ada sini yang nak pergi haji? Pagi tadi. Orang taman ni? Alhamdulillah. Balik ni tengok bertambah ke, sama ke, berkurang. Saya tak kenal yang mana. Tuan-tuan tengok. Saya tak kenal. Jangan beritahu saya sama dia. Jangan beritahu. Tuan-tuan je nilai. Saya kata ustaz pun kata orang. Saya tak mau kata sama. Tuan-tuan kena tengok. Sebab kita sebut. Ataupun kita yang dah pergi tuan-tuan, kita yang dah pergi haji, amalan kita macam mana? Selepas kita balik daripada haji, kalau duduk di Mekah tu, kita rajin pergi semayang
berjamaah di masjid. Ataupun kita rajin pergi beli belah. Pantang lapang sikit masa, pergi beli belah. Tasbih tak beli lagi. Minyak mata tak beli lagi. Hak tu apa? Hak yang tali yang letak atas kepala yang Arab, aku teringin nak pakai. Aku teringin nak pakai igal kan, igal. Tu tali tu igal, aku teringin duk tengok Arab pakai semuanya. Aku nak beli. Beli kita pun pergi cari. Kan duk sibuk pergi cari barang nak balik Malaysia. Padahal made in China lah. Made in Taiwan, made in China tu dia tak beli di muka. Beli di muka. Pergi beli buah kurma ni, kurma Makkah ni, pada boleh tengok made in Iran. Maka Syiah beli kat Iran. Duk sibuk beli je kat balik, jadi apa? Tanda. Kitab sebut tanda haji kita, haji yang tidak diterima. Bila haji tak terima dia pada haji mardud, tidak menjadi haji mabrur. Yang teruk lagi haji nama tu. Itu teruk. Haji mabrur. Ada haji, dia kata sana tak ada rokok daun ni. Kalau orang Kedah kan, Kedah kalau nak pergi haji berapa bulan ni, 3 bulan ni, rokok daun sana tak ada ni, kita bawa ni. Pergi beli temakau kat sekilo. Orang tua ni tak tobat sampai mati. Dah nak pergi Mekah tu, masa tu lah peluang nak berhenti pun. Tak payah nak risaukan. Sebab duduk di sana ni kita bukan teringat sangat ni, anak tak teringat. Kan kita duduk sana duduk teringat juga lah. Teringat anak. Duduk semayang teringat anak di mana? Ada orang main cerita, tak tahu lah, saya duduk sana langsung tak teringat anak. Bagus. Allah bagi ketenangan tu kan, langsung dia tak ingat. Di Malaysia dia tak ingat. Lagi 3 hari nak balik baru teringat anak. Dia kata, masa mula-mula sampai tu sibuk buat nubi masjid, tak ingat. Alhamdulillah Allah bagi macam tu. Ada orang yang Allah bagi sibuk, dia fikir macam mana ni kedai makan aku ni buka depan ni. Macam-macam teringat. Teringat macam-macam di Malaysia ni. Anak makan apa kan, bangkit tidur, pergi sekolah tak pergi. Habis kacau, ganggu kita punya ibadat. Itu tanda-tanda yang Allah tak mau bagi tu. Dia ada something, ada sesuatu yang kita buat sehingga Allah macam tu. Maka segera bertaubat. Kalau ketika itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak tunjuk kita ada kesilapan. Allah nak suruh kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang sakit lalu sesudah sembuh tidak bertambah baik amal perbuatannya. Allah bagi musibah sakit, gaut, kan gaut. Ada gaut sini, ada kena gaut. Gaut. Lepas gaut tu macam mana? Main surau ke tak main? Masa gaut mungkin tak boleh main sebab sakit kaki. Dia nak, tak boleh ustaz. Nak jalan tak boleh, dia macamkan pijak duri. Dia kata tak apalah waktu sakit. Lepas sakit main ke tak main? Kalau tidak, maka itu tanda bahawa dosa-dosanya akibat daripada sakit tadi, dosanya belum lagi ditebus Allah. Sedangkan Nabi kata bila Allah bagi kita sakit, Allah nak hapus dosa kita. Tapi lepas sakit, tengok-tengok kita tak menjadi lebih baik daripada sebelum sakit, maka Allah tidak menebus ataupun Allah tidak buang dosa-dosa kita. Macam yang kita puasa, Allah janji bagi macam-macam dengan puasa ni, berlipat kali ganda. Tapi Allah tangguh dulu pemberian tu. Betul? Allah tangguh dulu pemberian yang Allah nak bagi itu, sehingga kita bayar zakat fitrah baru Allah bagi. Maknanya daripada awal tu memang dapat tapi tak belum sampai. Tengok-tengok dia tak bayar zakat fitrah, langsung tak dapat. Tapi kalau bayar zakat fitrah, barulah Allah berikan apa yang Allah janjikan kepada kita. Begitu juga dengan macam ni. Allah nak tengok tu, bagi sakit tu tak apa, Allah buang, Allah nak buang. Tiba-tiba selepas sakit, dia tak jadi lebih baik. Dia tidak menginsafi apa yang telah Allah berikan kepada dia. Waktu sakit tu, ya Allah, apa Allah tak dapat. Ada orang kena stroke sampai 2 tahun, selepas 2 tahun elok balik dia sakit, baik daripada stroke tu.
Baik dia stroke, sama juga, tak baik juga. Dia tak rasa. Dia tak boleh buat apa. Masa dia tak boleh jalan tu, apa pun tak boleh buat. Makan pun bini tolong suap. Allah bagi musibah, kemalangan jalan raya, patah tangan, patah kaki, langsung tak boleh buat apa. Allah kata, ya Allah, kalau tak ada orang di keliling kelalang aku ni, tak boleh buat apa. Kalau tak ada kaki, tak ada tangan. Maknanya lepas tu kenalah mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan kasih sayang pada Allah. Allah campakkan kasih sayang kepada kita dan juga kepada orang lain supaya menyayangi kita, dan kita pun ada kasih sayang, perasaan kasih sayang, belah ihsan kepada orang lain. Semua muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang mengaku 3 perkara, maka dia akan ditertawakan oleh syaitan. Sesiapa yang mengaku 3 perkara ni, maka dia akan ditertawakan oleh syaitan. Yang pertama, siapa yang mengaku dapat merasai kemanisan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia mengaku? Oh ya, aku ni rasa manis lah dalam mentaati Allah. Kan mengaku kan? Iblis akan gelap kat dia, padahal dia cinta pada dunia. Dia ada belakang tu. Dia ada belakang. Belakang tu poin dia. Dia kata dia cinta pada Allah, dia rasa lazat sembahyang apa semua, tapi dia buat benda yang Allah larang. Dia kata dia sembahyang khusyuk kepada Allah, rasa kelazatan solat, tapi solat tadi tak boleh cegah dia daripada buat benda-benda yang Allah tak bagi. Tu yang dibuatkan Iblis gelap. Iblis gelap kat kita, tuan-tuan. Iblis gelap kat kita. Kan dia ni cakapnya, padahal dia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta kepada dunia, dia benci nak mati, dia takut nak mati. Sebab apa takut? Sebab amal tak banyak. Orang yang macam ni memang dia tahu lah, amal dia tak banyak, pahala tak banyak. Maka bila orang yang pahala tak banyak, dia takut nak mati. Sebab dia tahu lepas mati dia akan bawa pahala. Dia tahu selepas mati itulah pahala diguna pakai. Dia hanya cakap di mulut. Yang kedua, siapa yang mengaku redha pada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak membenci akan hawa nafsunya, maka iblis akan mentertawakannya. Dia mengaku kata dia redha kepada apa sahaja yang Allah tentukan kepada dia, padahal dia tidak membenci akan hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, siapa yang mengaku ikhlas, padahal dia ingin dipuji orang, iblis gelap juga. Ikhlas, kita ni kena ikhlas. Main surah kena ikhlas. Aku tak mau apa duk paksa aku. Aku nak pergi kopi ya. Nak buat ni kena ikhlas. Dia jawab itu kan. Nak buat ni kena ikhlas. Tapi kalau ikhlas pun tak kena cara, tak boleh ya. Ikhlas dia kena cara. Niat yang baik, tetapi cara tak betul. Niat tadi jadi tak baik. Niat tadi jadi tak baik. Macam Robin Hood lah. Niat dia baik, tapi cara dia tu tak kena. Dia pergi ambil harta orang lain, dia pergi tolong kawan ni. Niat dia nak bantu orang, dia pergi curi duit orang kaya, curi tak tu. Niat. Ada orang kata kita kena ikhlas. Apa pun ikhlas, memang. Tapi kalau ikhlas, cara tak betul, tak boleh. Ikhlas pun dia kena caranya. Nak ikhlas ni. Maka jangan kita nak kepada pujian orang. Buat apa pun jangan nak kepada pujian orang. Tanda seseorang itu telah ditipu ataupun telah tertipu, ada 3 kata ulama. Ada 3. Yang pertama, mengumpulkan sesuatu yang tidak berguna baginya di hari akhirat. Mengumpulkan sesuatu baginya yang tidak berguna di hari akhirat. Ini orang yang tertipu. Kumpul banyak-banyak.
Ada seorang tu saya jumpa, orang berada juga lah. Mau cerita lah siapa dia, dah cerita tuan kenal pun. Dia ada rumah sendiri dia ada dekat 15 biji. Rumah sendiri dia ada dekat 15 biji. Tuan-tuan nampak apa 15 ni? Gila. Saya kata saya nak kumpul sebab kata rumah kemah yang sah. Dia kata dah banyak lagi bagi saya biji. Saya tak tahu ni kan, banyak ni bagi biji. Saya nak beli mahal kat 300 tengah juta pada. Kita pula jenis tes pun kira duit harga kan. Tengok ni studio setengah juta. Tak buat kok kelam ni lagi ya. Syah Allah. Kuala Selangor pun mahal lah. Kuala Selangor aku hidup naik 15 biji nak buat apa? Dia kata takut nanti masa depan nanti mahal. Bila masa tu kita jual harga rendah sikit pun kira kita untung lah. Oh tu dia punya tu. Ya, kita kata duk fikir boleh sampai boleh yakin hidup ke? Kalau ngaji tasawuf tuan-tuan tak beli apa kan? Tak beli apa kita. Itu orang yang tertipu, mengumpulkan sesuatu yang tidak berguna baginya pada hari akhirat. Yang kedua, bertambah-tambah dosanya sehingga membinasakannya. Dia dah tambah dosa. Dia orang yang tertipu. Dia rasa bebas, merdeka, bebas daripada penjajah. Dia nak buat apa pun boleh, tak ada masalah. Bebas, merdeka. Penjajah dah nyoh keluar daripada negara kita, dia kata. Jadi ini negara kita, kita nak buat apa tidak menjadi masalah. Tapi dah, rupanya dia masih dijajah. Kepala otak dia masih dijajah. Pemikiran dia masih dijajah. Hati dia masih dijajah. Kemerdekaan mengikut pandangan Islam. Hari Jumaat tahun dengan khutbah Jumaat. Merdeka pada pandangan Islam. Khutbah Jumaat tahun lah. Selagi mana kita tidak boleh keluarkan diri kita daripada dijajah oleh iblis dan nafsu, maka selagi itu tak dikatakan merdeka. Walaupun penjajah dah keluar di balik negara mereka, tetapi yang ada kat kita ni, semua yang kita buat hari-hari amalan kita, amalan penjajah. Amalan penjajah. Maka kita tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Bangun tidur pun kita tak ikut amalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita masih ikut hawa nafsu. Bangkit tidur lompat, Allah lambat dah, lompat kan. Masuk bilik air mandi pun tak. Gosok gigi, ada yang nampak macam piramid tu kan, sejuk. Semayang subuh, pergi kerja. Bangkit tu, bangun tu bukan sebab nak semayang, sebab nak pergi kerja. Hari bangun awal semayang lah, tapi kalau hari lewat tak semayang. Hak tu nak menunjukkan bahawa kita ni bangun nak pergi kerja, bukan nak semayang sangat. Tapi dah awal, tak nak buat apa, semayang pergi. Bahasanya macam tu lah. Sekejap lagi di tempat kerja, kita bekerja tidak mengikut apa yang telah diletakkan garis panduan. Sama ada garis panduan yang dibuat oleh majikan ataupun yang dibuat oleh agama, kita tak ikut. Sama juga, kita masih juga. Balik di rumah macam tu juga. Balik rumah letih petang kat maghrib dah. Surau azan, dia buat tak duduk di rumah. Padahal rumah depan surau kan. Rumah depan surau tak main. Dia boleh buat telinga buka badak boleh. Dengar tapi macam buka, tak main. Ni rumah keliling Kelalang ni tuan-tuan, dekat je, azan dengar. Dengar. Ada orang yang tak main. Tapi bulan puasa boleh main. Sekarang ni kalau kita pergi tanya, awak tak main? Tak boleh, penat kerja. Bulan puasa boleh pula. Bulan puasa pun penat juga. Lepas makan tuan-tuan lagi penat. Tapi boleh main. Sama.
Dia tak mau nak ambil apa. Kenapa boleh tu? Kena gaji tu. Kenapa kita boleh? Bulan puasa kita nak boleh? Sebab Allah nak ajar kita. Itu tu pembelajaran yang Allah nak ajar kita selama 30 hari supaya kita boleh buat di luar bulan Ramadan. Tapi kita pun tak ingat ataupun tak perasan kata Allah ajar kita. Habis Ramadan tak dekat. Maka nikmat orang yang mendapat benda tu tuan-tuan, nikmat dia. Kita ni kena syukur tuan-tuan. Boleh main surau, boleh sembahyang berjamaah, kena syukur tu. Kena kerap sikit sujud syukur. Ni dapat menantu dia sujud syukur. Kan dapat mentaati Allah. Dapat bini sujud syukur. Dapat bini sujud syukur. Dapat anak tuan-tuan sujud syukur. Ramai orang yang dapat anak tak sujud syukur. Tuan-tuan, bukan senang Allah nak bagi anak. Anak 3 tak pernah sujud syukur pada Allah Ta'ala. Allah bagi. Ada orang nikah sampai 18 tahun, anak tak, Allah tak bagi. Dia orang training sangat-sangat. Tapi kita ni nikah bunting belamin orang bagi. Kan setahun dapat anak tu, kembang tu. Tak sujud syukur ke Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang ketiga, tanda seseorang itu tertipu, meninggalkan amal yang dapat menyelamatkannya. Dia tak tambah dosa, tapi dia meninggalkan amal yang amal itu dapat menyelamatkan dia di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, amal ni kena perbanyakkan. Duk kumpul harta yang tidak berguna di hari akhirat. Kumpullah amal bagi banyak-banyak. Amal di mana? Bukan amal ni bukan di surau ni saja tuan-tuan. Lagi jauh kita pergi nak cari ilmu, masjid negeri kata tu, tak jauh nak negeri. Masjid negeri Pulau Pinang, betul tak? Nak bagi jauh sikit, masjid negeri Pulau Pinang kita pergi. Sebab apa? Ni syekh daripada Syria mai. Syekh Ali As-Sabuni. Ni Syekh Wahbah Zuhaili nak mai. Kedah sampai Malaysia. Syekh Wahbah Zuhaili, ulama besar Syria, mai ke Malaysia. Dengar di mana? Selangor tak ada orang nak ambil. Ada kot, di Selangor ada rasanya. Tak sempat di Selangor. Syekh nak balik dah, tinggal di Perlis je. Kita pergi. Sepanjang perjalanan dengan niat nak pergi bersama dengan ulama, Allah bagi lagi banyak amal. Allah bagi banyak amal. Setiap langkah kita tu, walaupun pusing tak kereta kan, tapi dikira sebagai langkah kita menuju majlis yang dihadiri oleh ulama. Allah. Jauh tak payah. Jauh tak payah. Dia tak nampak tu kan. Dia tak nampak yang nak dikumpulkan tu. Padahal kalau pergi Kenduri sampai ke Perlis pun pergi, padahal nak kena becek lagi. Pergi Kenduri sampai Perlis tu nak kena becek lagi. Ni kita pergi, kita dapat ilmu. Amal, kumpullah amal bagi banyak-banyak, kerana amal yang dapat menyelamatkan kita di hari akhirat. Tanda orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga ada 3. Nah, tanda seseorang itu yang mengharap kepada Allah SWT ada 3. Yang pertama, hatinya digunakan untuk sentiasa mengingati Allah, yakni berzikir. Ini memang seseorang ni, tanda kita nak kenal seseorang tu yang sentiasa mengharapkan kepada Allah, mulut dia sentiasa berzikir. Hatinya, yang pertama hatinya, yang kedua baru mulut. Yang pertama hati dia sentiasa ingat Allah. Walaupun mulut tak sebut, tapi hati tu Allah. Itu kalau kita duduk dalam ilmu tasawuf kan, dia ada zikir serentak sekali 3. Satu sebut 3, dikira 3. Sebab tu orang sufi ni zikir dia banyak, dia kira banyak. Sebab apa? Dia sebut satu tapi dia kira 3. Hati, mata hati kan, dia kira itu. Mata hati dia pun sebut Allah, hati dia pun sebut, mulut dia pun sebut.
Otak dia pun ingat. Ini dikira serentak, ada kira sampai 5. Satu dikira 5. Sebab semua saya ingat. Semua sekali bergerak serentak. Itu orang tarikat tuan. Kita kalau di Malaysia ni tarikat sesat. Tarikat sesat. Kan? Tarikat sesat. Padahal itu urusan kita di Malaysia ni semua geng tarikat kan? Kan? Itu Warundin itu tarikat. Kan? Hanya mampu duk nari dalam Facebook dia buat masuk tu kan, zikir tu Allah kan, sehari-hari macam-macam tu.